Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Dah 8 bulan kita tak berjumpa. Kali terakhir tahun lepas, bulan 7, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sebagaimana apa yang telah disebut oleh sahabat saya, Ustaz Alif, topik yang diberikan kepada saya adalah bertajuk The Beauty of Islam. Tajuknya dalam bahasa English, tetapi kuliahnya disampaikan dalam bahasa Melayu. Kita nak nampak lebih international sikit, jadi kita bagi tajuk dalam bahasa English. Jadi maksudnya iaitu kecantikan Islam, keindahan Islam. Dan saya tidak pasti sama ada ustaz yang mengimamkan kita dalam solat maghrib tadi, sama ada dia sengaja ataupun dia tidak sengaja, di mana dia membacakan surah Ali Imran. Antara yang dibacanya adalah surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 19. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, malam ini dalam waktu yang singkat sudah tentu kita tidak mampu untuk menceritakan tentang keindahan dan kecantikan Islam dalam masa sejam. Tetapi apa yang kita akan gunakan adalah dalam masa yang terluang ini, saya akan kongsikan beberapa point yang penting untuk kita melihat keindahan Islam itu sendiri. Baik bagi tuan-tuan dan puan-puan yang lahir sebagai Muslim, ataupun sahabat-sahabat kita yang masih belum Muslim, yang barangkali sedang menonton siaran langsung ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama, saya nak kongsi tentang Islam itu terlebih dahulu. Kerana ramai yang berada di luar, hatta orang Islam sendiri merasakan bahawa Islam adalah agama yang diasaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun yang lampau. Namun fakta ini sebenarnya kurang tepat. Kurang tepat kerana Islam bukannya diasaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang berusia 1400 tahun itu sendiri adalah usia Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mengikut pemahaman kita dan perspektif kita sebagai seorang Muslim, Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi. Atau dalam istilah lain yang lebih mudah untuk kita fahami adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat yang ke-7, walikuli qaumin had. Pada setiap zaman telah diutuskan seorang pemberi amaran. Setiap zaman. Dan kalau kita lihat di dalam kitab hadis Musnad Ahmad, muka surat 265 dengan muka surat 266, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Allah mengutuskan 124,000 nabi dan rasul. 313-nya adalah rasul. Cuma yang ada pada hari ini adalah yang kita kenali seramai 25 orang. 25 orang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan nabi dan rasul sepanjang zaman itu, dan Islam bukan agama yang baru. Dan ini sekaligus untuk kita menjawab beberapa isu sebenarnya. Antaranya, dalam kaedah kita memahami agama samawi itu sendiri. Saya tahu bahawa dari segi akademiknya, seringkali bila disebut tentang agama samawi, biasanya akan merujuk kepada agama Yahudi, Kristian dan Islam. Tetapi kalau kita lihat, maksud samawi itu sendiri bermaksud agama dari langit. Tapi tuan-tuan dan puan-puan,
Bukankah apabila kita mengatakan agama dari langit itu adalah Yahudi, Kristian dengan Buddha, bukankah pemahaman ini sendiri telah pun bercanggah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19. Inna dina innallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diredoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Bukankah di dalam agama Yahudi, tokoh yang mereka julang adalah Nabi Musa alaihissalam, yang kita sebagai Muslim meyakini baginda adalah seorang Nabi di dalam Islam? Bukankah tokoh yang dipertuhankan di dalam agama Kristian, iaitu Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam, merupakan salah seorang ulu azmi, salah seorang rasul yang hebat di dalam agama Islam? Maka sejak bila menurut perspektif Islam Allah mengutuskan Nabi Musa untuk mengajar agama Yahudi, dan sejak bila Allah Subhanahu wa taala menurut perspektif Islam mengutuskan Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruh Kudus, bukan tiga Tuhan tetapi satu Tuhan? Maksudnya tuan-tuan dan puan, nak bagi kita penjelasan, Islam bukan agama yang baru. Islam telah pun wujud semenjak manusia pertama menjejakkan kaki ke muka bumi ini. Kenapa saya nak mulakan dengan yang ini? Mungkin ada yang tertanya, kita dah tahu dah, kenapa nak cakap? Tuan-tuan dan puan, mungkin kita yang datang masjid, yang datang kuliah ini, kita mungkin tahu. Tetapi ramai, kalau tuan-tuan dan puan pergi luar, tanyalah kepada orang Islam kita, kebanyakannya akan menjawab, Islam ni usia dia 1400 tahun. Dan di situ kita akan ada masalah jikalau kita kata Islam hanya berusia 1400 tahun. Bagaimana tuan-tuan dan puan kita ingin menjawab apabila ada orang bertanya kepada kita, jikalau kamu hanya mengatakan Islam adalah agama yang benar dan hanya penganut Islam yang masuk syurga, tapi Islam baru 1400 tahun, bagaimana dengan manusia yang hidup sebelum itu? Mereka masuk neraka kan semua? Maka di situ kita mungkin akan ada kesulitan untuk menjawab soalan itu. Tetapi persoalan itu akan terungkai apabila kita memahami agama yang asal daripada manusia pertama adalah Islam, adalah agama Islam. Maksudnya mereka yang berada di zaman-zaman tertentu, mereka mengikuti syariat Nabi pada waktu itu, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, maka mereka adalah Muslim. Dan bila mereka adalah Muslim, dari segi erti kata yang lain, menyerahkan diri kepada perintah Allah, mereka masuk syurga ke tidak? Masuk syurga. Maka Islam ada jawapan di situ bila mana kita memahami dari perspektif itu. Sebab topik hari ini bukan topik kenapa satu Tuhan banyak agama, tapi topik kita hari ini adalah tentang keindahan Islam. Yang ini sekadar mukadimah untuk pengenalan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, apakah keindahan Islam sebenarnya? Apakah kecantikan Islam? Maka saya ingin menggunakan huruf-huruf yang ada di dalam perkataan Islam itu sendiri untuk menjelaskan dan berkongsikan tentang keindahan Islam. Maka Islam terbentuk dengan 5 huruf: I, S, L, A, M. 5. Maka kita mulakan dengan yang pertama, I, Islam. Mulakan dengan I, saya merujuk kepada inklusif. Inklusif. Saya akan terangkan maksud dia insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kerana mungkin barangkali ada sahabat kita yang menonton, mereka kurang faham tentang apa maksud inklusif itu. Tuan-tuan dan puan-puan, lawan kepada inklusif adalah eksklusif. Inklusif ini dia terbuka dan dia sangat menyeluruh. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan, dalam doa iftitah kita sebentar tadi kita baca, inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Rabb sekalian alam, Tuhan sekalian alam. Maksudnya Islam dia begitu inklusif, dia tak eksklusif.
Inklusif ini terbuka untuk semua orang. Dia sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Antara keindahan Islam ini kalau kita lihat, iaitu Islam telah menceritakan dari seorang manusia itu lahir sehingga dia mati, apa yang perlu dan boleh dia buat di dalam kehidupan dia. Dan tak ada benda yang tertinggal pun tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana nak menjadi seorang anak, bagaimana nak menjadi suami, bagaimana nak menjadi isteri, bagaimana nak menjadi pemimpin politik, bagaimana nak berperang, bagaimana nak berurus niaga, bagaimana nak mewujudkan sistem perbankan, telah disebutkan di dalam Islam. Dan bila kita sebut tentang inklusif tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang inklusif, saya bagi beberapa contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah seseorang itu, antara cara mereka boleh masuk agama Yahudi? Ada tak cara dia nak masuk agama Yahudi? Tak ada. Dia tak ada cara untuk masuk agama Yahudi, kerana kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Kamu kena lahir dalam agama Yahudi. Dia sangat eksklusif. Sebab itu mereka seringkali menggelarkan diri mereka sebagai the chosen one. The chosen one, yang terpilih. Terpilih oleh siapa? Terpilih oleh Tuhan untuk melahirkan mereka, menjadikan mereka lahir dalam keluarga Yahudi. Bukankah dalam Quran Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 111, mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahawa kalian tidak masuk syurga, melainkan kalian ini Yahudi ataupun Nasrani. Sangat eksklusif. Sangat eksklusif. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat agama Buddhism. Kita tak nafikan agama-agama ini telah pun tersebar ke seluruh dunia, tetapi kita masih lihat agama Buddhism yang berasal dari India, majoriti yang beragama Buddhism masih majoritinya sama ada yang berada di India, Sri Lanka, China, Jepun dan Korea. Majoriti penganutnya adalah daripada geografi itu. Bagaimana dengan agama Hindu yang berasal daripada negara India? Tak dinafikan, ada juga telah tersebar ke seluruh dunia, dan ada orang yang berkulit putih, orang Afrika juga beragama Hindu. Tetapi kita masih lihat tidak kurang daripada 70 ke 80% penganut agama Hindu majoritinya berada di mana? Di negara India. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana inklusifnya Islam ini, iaitu bagaimana sebuah agama Islam yang dikatakan Nabi SAW seorang Arab yang lahir di negara Arab, yang menurut segelintir orientalis mereka mengatakan Muhammad adalah pencipta agama Islam, yang kita tak setuju. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak kurang 80% daripada penganut agama Islam yang seramai 1.7 bilion adalah bukan Arab. Berbeza ke tidak dengan agama-agama yang lain? Bagaimana Islam yang dikatakan berasal daripada Arab mengikut orientalis, bukan kita setuju, tapi kita nak berbincang dari segi perspektif mereka. Bagaimana sebuah agama yang dikatakan berasal daripada Arab hari ini boleh dianuti oleh begitu ramai manusia, dan majoriti penganut agama Islam adalah bukan Arab? Bukankah itu sesuatu yang menjadikan kita berfikir, tuan-tuan dan puan-puan ni bukan Arab, saya pun bukan Arab. Ada ke? Mungkin kita suka makan nasi Arab kot, tapi Arabnya bukan. Kita bukan orang Arab. Bagaimana Islam yang dikatakan berasal daripada Arab boleh terlebih awal sampai ke negara China 1000 lebih tahun yang lampau sebelum Islam sampai ke tanah Melayu? Bagaimana? Bagaimana Islam yang dikatakan agama Arab boleh sampai ke negara India sehingga orang Islam memerintah negara India selama 1000 tahun? Bagaimana sebuah agama yang dikatakan berasal daripada Arab boleh sampai ke negara Eropah yang sedang mengalami zaman kegelapannya, sehingga Islam memerintah Andalusia yang hari ini dikenali sebagai Spanyol selama 800 tahun? Bagaimana Islam, tuan-tuan dan puan-puan, boleh sampai ke negara sejauh Kutub Utara, Kutub Selatan, Amerika Latin?
Semasa saya pergi ke negara Amerika Latin, di Peru dan Colombia, Muslim di Peru lebih kurang 5,000 orang daripada 30 juta penduduk. Di Colombia 14,000 daripada 41 juta penduduk. Dan di Colombia berjumpa dengan ramai Muslim, sahabat kita, saudara kita. Ada di antara mereka yang bila kami jumpa, mereka kata rumah mereka adalah beribu kilometer daripada sini. Di tempat mereka adalah satu kawasan pergunungan yang sangat terpencil, yang tak ada Muslim. Tak ada Muslim. Saya rasa pelik. Tak ada Muslim bagaimana masuk Islam? Pelik sebab beribu batu jauh. Dia kata, no Muslim but I become Muslim. I'm the first Muslim in that area. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia memeluk Islam kerana dia membuat kajian tentang agama walaupun tak ada orang berdakwah kepada dia. Dan akhirnya kerana dia Muslim yang pertama, dia pun buat dakwah di situ. Dan Alhamdulillah hari ini ada 20-30 orang yang Islam di kawasan dia. Tetapi bermula dengan dia. Bagaimana sebuah agama yang tak ada pendakwa boleh sampai ke sana, tetapi ada orang masuk Islam? Allah Subhanahu Wa Taala yang menghantarkan hidayah kepada mereka, dan mereka sendiri yang juga terbuka untuk mencari agama. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata Islam ini inklusif juga, Islam tak melihat warna kulit kamu dengan bangsa kamu. Dan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dalam khutbah terakhirnya, baginda mengatakan bahawa tidaklah seorang Arab itu lebih baik daripada bukan Arab, dan tidaklah seorang bukan Arab itu lebih baik daripada orang Arab. Betul ke tidak? Yes. Maksudnya, boleh jadi seseorang itu lahir dalam keluarga kafir. Betul ke tidak? Tetapi pengakhirannya jauh lebih baik. Kerana yang dilihat bukan sekadar pada permulaannya, tetapi dilihat kepada pengakhirannya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 102, wala tamuntuna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang Muslim. Inklusifnya Islam, tuan-tuan dan puan-puan, dia telah memberikan kita panduan segala-galanya dalam kehidupan kita. Minta maaf, Masya Allah, ini geram sangat, saya letak baik-baik. Inklusifnya Islam, dia telah memberikan kita panduan dalam segala aspek kehidupan. Tuan-tuan dan puan-puan, nak jadi ahli perniagaan, ada tak ditunjukkan oleh Nabi SAW? Ada tak Nabi SAW mengajarnya? Ada. Nak berperang, ada tak adab-adab yang telah diajar oleh Nabi SAW? Ada. Bagaimana nak berperang? Ada. Tak ada masalah. Macam mana nak jadi pemimpin? Macam mana nak berpolitik? Ada tak diajar oleh Nabi SAW? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan, agama apakah ini sehingga Salman Al-Farisi radhiyallahu anh, dia didatangi oleh seorang Yahudi yang kononnya nak cuba sindir dia dengan berkata, aku dengar agama engkau ni, Nabi korang ni ajar korang sehingga macam mana nak bersuci pun ada. Biar betul. Salman Al-Farisi jawab, dia kata, ya, Nabi kami telah mengajar kami bagaimana nak lepas buang air, macam mana nak cuci, Nabi telah ajar. Tuan-tuan dan puan, tolong nyatakan kepada saya, agama manakah yang juga mengajar penganutnya bagaimana untuk mandi wajib? Bagi kita, benda kecil je. Agama manakah yang kata berapa hari yang kamu perlu potong kuku kamu, ketip bulu ketiak kamu dan sebagainya? Agama mana yang begitu detail, tuan-tuan dan puan-puan? Agama mana, tuan-tuan dan puan, yang merujuk kepada kitab suci yang mengajarkan kepada manusia tentang sistem perbankan, yang ketika tahun 2008-2009 dunia mengalami krisis kewangan, orang kata apa, institusi kewangan antara yang terbesar di dunia seperti Lehman Brothers jatuh, bankrupt, tutup. Tetapi yang tetap kukuh ialah perbankan Islam. Sehingga orang barat
mula memikirkan bahawa inilah kaedah yang paling kukuh dalam sistem kewangan. Kenapa tak kukuh? Sedangkan ianya datang daripada pencipta yang maha mengetahui, Al-Alim. Jadi tuan-tuan dan puan, itu tentang inklusif. Pertama, I. Kedua, S. Seimbang. Seimbang. Dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata." Telah kami jadikan kalian ini sebagai umat pertengahan. Dia sangat balance. Balance-nya sehingga Nabi SAW bagi amaran, janganlah kalian bersikap ekstrim, kerana Allah tidak akan penat. Allah tak akan penat untuk menerima ibadah kamu, tetapi kamu akan ditewaskan oleh ekstrim kamu itu sendiri, oleh sikap kamu yang terlalu melampau. Tuan-tuan dan puan, sehingga ada 3 sahabat berjumpa dengan isteri Nabi SAW, bertanya kepada isteri Nabi, bagaimanakah tahajud Nabi? Maka isteri Nabi menjawab, Nabi tidur dan Nabi buat tahajud. Bagaimana Nabi puasa? Nabi berpuasa dan Nabi berbuka puasa. Lalu 3 sahabat ni mereka dengar dan mereka kata, dia tu Nabi weh, kita mana boleh ikut je. Dia tu dah confirm syurga, kita kena buat lebih. Dia nak buat lebih. Dan bila benda ini sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW naik ke atas mimbar dengan muka merah padam. Lalu Nabi kata, sesungguhnya yang lebih mengenali Allah, yang lebih takut kepada Allah adalah aku di kalangan kalian semua. Aku yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku solat tahajud dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa. Dan aku juga berkahwin. Dan inilah sunahku. Barang siapa yang tidak suka kepada sunahku, bukan sebahagian daripada aku. Tuan-tuan dan puan, agama kita tak membenarkan bersikap terlalu ekstrim. Iaitu, contoh hari ini kalau saya tanya kepada tuan-tuan dan puan, nak dunia atau akhirat? Nak mana? Nak dunia atau akhirat? Akhirat. Tuan-tuan dan puan, kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu pilih satu ke pilih dua? Kenapa nak pilih satu, pilih dua-dua? Siapa kata? Masalahnya, kita yang Muslim ni kadang-kadang pun kurang faham Islam. Kita fikir, tak boleh nak akhirat, maka tak bekerja, duduk dekat masjid je, solat 5 waktu, tapi tak nak kerja. Anak-anaknya, dia kata tak apa, Allah jaga. Memang Allah akan jaga, tapi mana usahanya? Dia nak bertawakal kepada Allah. Nabi pun dah ajar, orang yang bertawakal kepada Allah seumpama seekor burung yang terbang keluar di awal pagi, dan dia pasti akan terbang balik ke sarangnya pada sebelah petang dengan perut yang terisi. Maksudnya, burung tu keluar ke tidak? Dia keluar. Islam tidak menggalakkan, malahan tidak membenarkan apa yang disebut sebagai celibacy. Apa itu celibacy? Iaitu tuan-tuan dan puan, pembujangan. Pembujangan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ke tidak tuan-tuan dan puan? Ada agama yang mengatakan bahawa jikalau kamu nak dekat kepada Tuhan, tak boleh berkahwin. Kamu nak menyucikan diri kamu, tak boleh nak berkahwin. Ada ke tidak? Ada. Tapi Islam mengatakan bahawa perkahwinan itu melengkapkan separuh agama kamu. Kahwin melengkapkan separuh agama. Dahsyat. Kahwin melengkapkan separuh agama. Dan Nabi SAW juga kata, sesungguhnya pada kemaluan kalian itu adanya sedekah. Yakni apabila kamu membuat hubungan halal dengan isteri kamu ataupun suami kamu. Sahabat terkejut. Terkejut sebab sahabat fikir ini adalah kepuasan diri. Apa sahabat boleh dapat pahala ke? Sahabat terkejut. Maka Nabi kata, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, maksud kamu kami bersama dengan pasangan kami pun kami dapat pahala? Nabi SAW jawab, cantik jawapan Nabi. Nabi kata,
Sebagaimana kalian melakukan perkara yang sama di luar pernikahan, kalian akan mendapat dosanya. Begitu juga perkara yang sama yang kalian lakukan ketika dalam pernikahan, itu akan mendapatkan pahala untuk kalian. Ada seorang sahabat Nabi, isteri kepada Abu Darda. Sangat masyhur cerita ini. Isteri kepada Abu Darda. Suatu hari nampak dia tak terurus, kusut masai. Maka Nabi tanya, "Ni kenapa macam ni? Kenapa tak berhias untuk laki kamu?" Maka isteri kepada Abu Darda, dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya sahabat engkau tu, dia tak perlukan isteri pun." Kata, "Kenapa pula?" "Ya Rasulullah, tiap-tiap hari dia puasa sunat, tiap-tiap malam dia solat tahajud. Dia tak perlukan isteri. Pandang aku pun, sentuh aku pun dia tak sentuh." Abu Darda, dia nak buat benda jahat ke benda baik, tuan-tuan dan puan? Dia nak solat, dia nak puasa, itu benda baik ke benda jahat? Benda baik. Tapi Nabi SAW hantar Salman Al-Farisi pergi duduk dengan dia untuk ajar dia, bukan pukul dia. Jangan salah faham, kita ni kalau disebut ajar je, pukul lah. Jangan gedebe sangat. Salman Al-Farisi bermalam di rumah dia, dan bila Abu Darda pada waktu malam nak bangun untuk solat tahajud, Salman Al-Farisi ini tetamu yang garang, ya, mu tidur. Nanti bila dah nak fajar baru kamu bangun, baru solat tahajud. Jadi Abu Darda pun tidur. Bila pagi esoknya disediakan sarapan untuk Salman Al-Farisi untuk makan. Maka Salman Al-Farisi ajak Abu Darda makan. Abu Darda kata, tak, aku puasa hari ini. Maka Salman kata, kamu makan. Kamu tak makan, aku tak makan. Dia paksa Abu Darda untuk makan. Dan selepas itu Salman Al-Farisi barulah beritahu kepada Abu Darda, sesungguhnya isteri kamu ada hak ke atas kamu. Ada hak ke atas kamu. Nabi, dia berpuasa dan dia juga berbuka puasa. Nabi solat tahajud, tetapi ada keseimbangannya. Maksudnya tuan-tuan dan puan, agama kita ini ada tak ruang untuk kita bersikap ekstrim? Tak boleh. Dia kena balance. Kita kena gunakan dunia ini sebagai jambatan untuk ke seberang, untuk ke tempat yang abadi. Jangan jadikan dunia sebagai destinasi, tetapi jadikan dunia ini sebagai transit untuk ke satu alam yang lebih baik. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki, di mana-mana pun dia tak nak pergi. Dia nak pergi ke tempat paling baik je. Dia duduk dalam masjid. Duduk dalam masjid bagus, iktikaf bagus, dapat pahala. Lalu Umar nampak. Lalu Umar tanya kepada dia, "Wahai sahabat, apa yang kamu buat di sini?" Dia kata, "Aku berzikir, aku solat, mengingati Allah." Bagus kan? Lalu Umar tanya kepada dia, sebab Umar Ibn Khattab dah nampak dia selalu duduk dekat masjid, tak keluar kerja. Maka Umar tanya, "Habis bagaimana dengan rezeki kamu? Bagaimana dengan makan minum kamu?" Jawapan lelaki itu standard, hari ini pun ada orang guna. Lelaki itu jawab, "InsyaAllah kita bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan bagi kita." Tahu tak lepas tu apa Umar Ibn Khattab buat? Dia ambil tongkat tu, ketuk kepala lelaki tu. Dia ketuk. Lalu Umar kata, "Apakah engkau ingat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan langit, kemudian Allah akan hujankan kepada kamu dinar dan dirham? Kamu keluar dari sini sekarang, pergi kerja. Bila waktu solat, kamu datang sini solat. Bila kerja, pergi keluar bekerja." Bukankah dalam surah Al-Jumu'ah, surah ke-62 ayat 9 dan 10, selepas solat Jumaat, Allah kata apa pada ayat ke-10? Allah kata, "Bertebaranlah kamu ke muka bumi untuk cari rezeki." Maksudnya Islam tak kata solat. Solat tu wajib 5 waktu. Tapi selain daripada itu, kerja juga adalah ibadah. Setiap suapan kita kepada isteri, kepada suami, itu adalah ibadah. Setiap susu ibu yang diberikan kepada anaknya, itu adalah ibadah. Setiap senyuman itu adalah sedekah. Tuan-tuan dan puan, tak ada ruang untuk kita bersikap ekstrim, tak balance. Sebab itu Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dia bagi satu definisi yang sangat cantik tentang keseimbangan.
Dia kata seorang Muslim dia perlukan keseimbangan sebagaimana burung memerlukan dua sayapnya untuk menyeimbangkan dirinya agar dia sampai ke destinasi. Dan keseimbangan yang dimaksudkan di sini, dia perlu ada perasaan takut kepada Allah, dan dia juga perlu ada pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia perlu takut akan ancaman azab Allah, tetapi ketakutannya itu tidak menghalangnya untuk berharap kepada rahmat Allah. Tetapi dia tidak boleh terlalu berharap kepada rahmat Allah sehingga dia tak takut kepada ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut dengan harap ini perlu kedua-duanya seimbang. Bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada di kalangan orang Islam kita, mereka kata mereka dah buat banyak dosa. Mereka kata, aku rasa susah kot Allah nak ampunkan aku. Dia rasa Allah susah nak ampunkan dia, sebab dia fikir dosa dia terlalu besar. Dan saya pernah mengendalikan beberapa kes macam ni, dan mereka datang jumpa saya. Mereka tanya, Brother Firdaus, adakah Allah akan mengampunkan saya? Dosa saya terlalu besar, dosa saya terlalu banyak. Saya jawab mereka, saya kata, brother, awak rasa dosa awak lebih hebat daripada sifat maha pengampun Allah ke? Do you think your sin is greater than the mercy of Allah? Saya tanya dia, siapa yang lebih hebat, Allah punya sifat pengampun ataupun dosa kamu? Dia kata Allah. Yes, Allah akan ampun selagi mana kamu ikhlas. Kalau kamu ikhlas, kamu bertaubat, Allah kan nama dia At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Siapa yang bagi tahu kepada kamu yang Allah tak akan terima taubat kamu selagi kamu masih hidup dan kamu ikhlas? Maka dia Az-Zumar surah 39 ayat 53, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kata, wahai hamba-Ku yang telah menzalimi dirinya, jikalau kamu bertaubat daripada dosa-dosa kamu, nescaya Allah akan mengampunkan segala dosa kamu. Allah sendiri kata Allah akan ampunkan. Habis siapa kata tak boleh ampun? Sebesar mana pun kita punya dosa, Allah boleh ampun selagi ikhlas. Tapi bro, kalau buat lagi macam mana? Taubat lagi. Kalau buat lagi, taubat lagi. Habis tu bukan hipokrit ke? Macam hipokrit je. Taubat, buat lagi. Taubat, buat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita manusia, kita selalu kata, engkau dah 2 kali buat benda yang sama, kali ketiga tiada maaf bagimu. Itu manusia yang ada limit. Allah, dia membuka ruang secukup-cukupnya untuk manusia bertaubat, kerana Allah suka manusia yang bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seimbangkan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Jangan kata aku tak nak dunia. Tak, dunia diperlukan supaya kita dapat wang, dan wang itu kita laburkan, kita infakkan untuk manfaat akhirat kita. Jangan kata aku apa pun tak nak. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ini dia bukan destinasi, dunia ini sekadar satu transit. Itu S. L, logical. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya kata agama Islam logical? Adakah kita mendahulukan logik berbanding dengan dalil wahyu? Bukan. Tetapi perlu kita fahami tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan perkara yang ada di dalam Islam adalah logical. Adalah logical untuk dilakukan, adalah logical untuk dilaksanakan. Contohnya, seringkali mereka yang belum Muslim akan tanya, kenapa dalam Islam kena solat 5 waktu? Kita jawab, Allah perintah. Mereka tanya, kenapa dalam Islam wajib berpuasa? Kita kata, Allah perintah. Kenapa dalam Islam wanita lelaki mereka wajib untuk menutup aurat? Kita kata, Allah perintah. Kenapa dalam Islam tak boleh makan daging khinzir? Kita kata, Allah haramkan. Kenapa tak boleh minum arak? Allah haramkan. Jawapan yang simple akan buat mereka terpinga-pinga. Lalu mereka akan kata, kenapa setiap kali soalan saya awak mesti jawab Allah kata, Allah kata, Allah kata? Kenapa Allah kata awak kena ikut? Jawapannya simple. Kalau awak kerja di office, bos awak bayar gaji 50,000 sebulan, bayar gaji awak,
Pernah tak awak tanya bos, bos kenapa kena masuk kerja 9 sampai 6? Kenapa tak tanya bos, bos tak boleh ke masuk pukul 10 sampai 7? Tak boleh ke masuk pukul 8 sampai 5? Pernah tak siapa tanya? Mereka kata tak ada. Kenapa nak tanya? Dia bos, suka hati dia lah. Pernah tak kamu tanya dekat bos, kenapa satu hari kena meeting sekian banyak waktu? Pernah tak tanya dia? Kamu akan kata suka hati dia lah. Pernah tak kamu mempertikaikan kenapa ada orang dia kerja di office, dia ada uniform? Dia kata tak ada. Sebab apa? Pernah tak kamu mempertikaikan kenapa uniform mesti color tu, tak boleh color lain? Pernah tak mempertikaikan? Tak ada. Kenapa tak mempertikaikan? Kerana itu adalah keputusan bos, dan bos yang bayar gaji suka hati dia nak perintahkan buat, selagi mana tak melanggar undang-undang negara. Betul ke tak? Jadi apa salahnya kalau muslimah dia menutup aurat? Itu uniform perempuan dalam Islam. Salah ke? Tak salah kan? Tak salah kan? Tak salah. Jadi apa salahnya orang Islam solat 5 waktu? Kalau dalam satu hari bos kita wajibkan kata, okey Ali ya, saya bayar you gaji 50,000, satu hari you kena meeting 5 kali. Kita ada masalah ke? Kita kata bos 5 kali saja ke? 10 kali pun tak apa. Sebab bos yang bayar gaji 50,000. Kita kata 24 jam ni siapa yang bagi? Allah kan? Jadi Allah bagi, kenapa tak boleh buat? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Islam adalah agama yang logikal, kerana apa-apa pun kita akan sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita ada bukti. Kita bukan buat sesuatu berdasarkan sangka-sangkaan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Quran, surah Yunus, surah ke-10 ayat 36. Majoriti manusia beragama dengan sangka-sangkaan. Tapi Islam tak. Islam ialah agama bukti. Kenapa kita solat menghadap ke arah sana, tak menghadap sana? Kenapa? Takkan tak tahu kot. Kita kata sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Quran bila solat menghadap ke kiblat. Kenapa bila solat kena takbir? Kenapa kena macam tu? Kenapa mesti ada rakaat-rakaat tertentu? 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat. Kenapa? Tak kita kata entah, teka je. Tak. Sebab Nabi SAW kata dalam Sahih Muslim, solatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku solat. Telah ditentukan. Maksudnya segalanya logika dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang paling logika dalam Islam ialah apa tahu tuan-tuan dan puan-puan? Yang paling logika dalam Islam pergi kepada huruf seterusnya, A, iaitu Allah. Sepanjang pengalaman saya berdakwah tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sepanjang pengalaman saya berdakwah, saya dapati hampir tiada, bukan kata tak ada, tapi majoriti yang tanya soalan tentang Islam, mereka mungkin ada masalah dengan hukum hakam, kenapa ini, kenapa itu, tetapi bila mana menceritakan tentang siapa Allah, jarang yang membantah. Jarang yang membantah. Apa tentang Allah yang mereka tak bantah? Bila mana saya kata kita tak payah nak bincang tentang hukum hakam dulu, bukan kerana saya tak boleh nak jawab, tapi apa kata kita bincangkan the lawgiver. Sekarang kita nak cerita banyak tentang the law. Why don't we talk about the lawgiver dulu? Kita bercakap tentang banyak undang-undang, tetapi kenapa tak nak berbicara tentang yang menurunkan undang-undang itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala? Maka saya tanya dia, you rasa logik tak? Pertama, surah Al-Ikhlas, surah ke-112 ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Saya tanya dia, logik tak? Kalau dia kata tak logik, saya akan kata dengan dia, kamu tahu tak, kebanyakan kitab agama di dunia, jikalau kita rujuk kembali kepada kitab suci, majoritinya mengatakan Tuhan adalah satu. Contoh dalam kitab Hindu, Chandogya Upanishad, buku nombor 6, bab nombor 2, ayat pertama, Ecum Evovitium, Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Tuhan itu satu, tak ada yang kedua. Kemudian dalam Old Testament juga, dalam kitab Bible, buku Exodus, buku Keluaran,
Bab nombor 6 ayat yang keempat mengatakan Syama Israelu Adonai Ilahainu Adonai Ihad. Dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita Ihad, Ahad, satu. Dalam perjanjian baru, buku Markus bab 12 ayat 29, sama juga, Tuhan itu satu, Ihad, Ahad. Grand Guru Sahib kitab Sikhism Ongkar, Tuhan itu satu. Quran kata Qul huwallahu ahad. Bayangkan, setakat agama Hindu, agama Kristian, agama Yahudi, agama Islam, Kristian ada 2.2 bilion, Islam 1.7, dah hampir 4 bilion. Campur dengan Hindu lebih kurang 1 bilion, dah 5 bilion. Campur pimai-pimai tangtu, tuan-tuan dan puan-puan, penduduk dunia ada 7 bilion. Dan 5 bilion lebih mengatakan dalam kitab agama mereka Tuhan satu. Logik ke tak logik? Dia kata okeylah, Tuhan satu, Ihad, Ahad. Kedua, Allahu Samad, Allah tempat bergantung segalanya. Kalau jumpa dengan yang belum Muslim, saya tak boleh kata tempat bergantung sepenuhnya tanpa saya bagi penerangan. Sebab kadang-kadang mereka ingat, oh itu baju hanger, gantung lah. Mereka tak faham kadang-kadang. Contoh macam saya dulu sebelum Islam, bila saya tengok azan dekat TV, dia kan ada sari kata terjemahan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat bawah tu dia tulis apa? Allah Maha Besar kan? Tahu tak apa yang saya fikir dulu? Sebagai non-Muslim dulu, saya fikir, wah, ini Melayu punya Tuhan banyak besar. Berapa besar? Sebab kalau Cina punya Tuhan ini macam besar, Melayu punya lagi besar. Itu fikiran saya dulu. Tapi saya tak faham kan? Saya membuat andaian. So itu kalau dengan non-Muslim, saya tak kata Allahu Samad, Allah tempat bergantung segala-galanya, tanpa saya memberitahu kepada mereka apa yang bermaksud Allah bergantung segala-galanya. Maksudnya, Allah lah sumber kepada semua perkara yang diperlukan oleh makhluk dalam kehidupan ini. Sumber. Apa maksud saya sumber? Kita nak bagi lalu kepada azan dulu kan, Encik? Terus. Apa maksud sumber? Saya bagi contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni apa yang diperlukan? Fitrah dia perlukan cinta. Betul tak? Ada tak manusia yang tak ada cinta? Tak ada. Nama Allah Al-Wadud. Sumber kepada cinta Al-Wadud. Nak berkasih sayang Allah Ar-Rahim. Nak menjalin silaturahim Allah Ar-Rahim. Lagi apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak keamanan tak? Bukan, tuan-tuan dan puan-puan, perasan tak? Saban tahun di negara barat mereka asyik laungkan apa? We want peace, we want peace. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan tak faham ke apa maksud mereka? Mereka sedang minta apa? We want Islam, we want Islam. Sebab Islam berasal daripada perkataan salam, peace. Allah As-Salam. Salah satu nama syurga ialah Darussalam. Bukan Brunei Darussalam, As-Salam. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat bergantung segalanya. Allah tak perlu nak makan. Sebab itu, kalau ada orang Cina nak masuk Islam, kalau dia nak masuk Islam dan sebagainya, kadang-kadang family dia akan kata, apa, lu ingat lu mau masuk Islam, lu ingat lu punya Tuhan kasih makan ke? Tahu tak apa jawapan saya? Saya kata, lu tak tahu ke? Memang Tuhan kasih makan, Tuhan tak makan. Kalau itu Tuhan mau makan, bukan Tuhan, itu makhluk. Dalam Quran surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 14, Allah kata, Allah lah yang memberikan makan dan Allah tidak perlu makan. Lu tak nak baca ke? Betul ke tidak Allah yang bagi makan? So lain kali orang kata, lu punya Tuhan bagi makan ke? Kita jawab apa? Tak berani nak jawab pun. Kalau orang tanya, lu punya Tuhan kasih makan ke? Kita jawab, betul. Apa? Lu ingat lu punya Tuhan kasih duit ke? Ui, jangan kata wah punya Tuhan kasih duit. Wah punya Tuhan kasih wah hidup, kasih wah oksigen, kasih wah boleh bernafas. Nama Allah kan Ar-Razak, Al-Wahhab. Kenapa malu nak cakap? Tak payah malu. Sebab Allah lah sumber segalanya. Sebab itu Allah tempat bergantung segalanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diberanakkan dan tidak memperanakkan. Kalau Tuhan ada mak bapak dia pun Tuhan. Kalau dia ada anak, anak pun Tuhan. Last perebutan kuasa siapa nak jadi Perdana Menteri. Pening ke tak?
Pening satu minggu alam ini tak berjalan. Pening sebab masing-masing rebut kuasa. Sama-sama Tuhan, tak boleh. Dia bercanggah sebab sifat ada ibu bapa, ada keturunan, itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Kalau ditanya kepada kita, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, biasa tak orang etis yang tak percaya kepada Tuhan, mereka tanya apa? Okey, saya nak mau tanya, sebelum Tuhan ada apa? Pernah dengar tak soalan ni? Sebelum Tuhan ada apa? Dia punya soalan pun sudah jam. Soalan dia pun sudah salah. Tahu kenapa? Sebab Allah adalah pencipta masa. Tahu pencipta masa? Sebelum alam, sebelum masa diciptakan, ada tak masa? Ada ke tak ada? Tak ada. Dan bila kita kata sebelum itu adalah satu perkataan yang merujuk kepada suatu keadaan dalam terminologi masa, iaitu sebelum dan selepas merujuk kepada masa. Betul ke tidak? Kalau Tuhan yang mencipta masa, maksudnya sebelum masa diciptakan, mana ada sebelum untuk Tuhan, mana ada selepas untuk Tuhan. Masa tu milik Tuhan. Masa tu milik Tuhan. Boleh faham maksud saya tuan-tuan dan puan-puan? Dia contohlah, kamu yang melahirkan diri kamu ke? Soalan ni logik tak? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah cabar orang etis dalam surah At-Tur, surah 52 ayat 35. Apakah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri, ataupun kamu ini diciptakan? Setakat ini saya lontarkan soalan ini kepada etis, tak ada satu pun mampu jawab. Sebab soalan tu Allah bagi checkmate terus. Allah bagi pilihan je, kamu yang ciptakan sendiri ataupun awak diciptakan, pilih. Kalau dia kata saya menciptakan diri, maksudnya awak mengandungkan diri dan awak melahirkan diri. Logik tak? Tak logik. Maksudnya pilihan yang jelas, iaitu awak diciptakan. Maksudnya awak ini dulu adalah lemah. Baca dalam surah Al-Insan surah 76 ayat 1 hingga 3. Dahulunya kamu adalah satu perkara yang tak disebut langsung, yakni air mani. Sekarang dah jadi manusia, Allah dah kurniakan akal, sombong pula. Wahal dulu berenang je pun. Tapi sekarang dah jadi makhluk, Allah bagi intelek, dah sombong pula. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada apa yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan di sini, pernah tak anak-anak ke cucu-cucu ke tanya soalan, ayah, ibu, atuk, nek, nak tanya, kenapa kita tak boleh nampak Allah? Pernah ditanya tak? Ke tak pernah? Apa jawapan kita waktu tu? Kita jawab, astaghfirullahalazim. Kau jawab, buat tanya soalan macam ni buat apa? Ucap balik. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, Islam ni logikanya, sebab konsep pemahaman dalam Islam dia tak serabut, dia tak berfalsafah, very straightforward. Nak soalan, nak jawapan, senang. Jam tangan ni saya pencipta. Contoh, saya pencipta jam tangan ini. Saya yang menciptakan jam tangan ini. Saya nampak tak jam tangan ni? Kenapa tak jawab saya? Boring betul lah. Terlalu asyik menuntun. Saya sebagai pencipta jam tangan ini, saya nampak tak jam tangan ni? Adik-adik dengar kalau angka punya jawapan tak bagus, adik bantah tau. Okey? Saya nampak jam tangan ni. Jam tangan ini nampak saya tak? Tak ada kamera, tak ada kamera. Jam tangan ni nampak saya tak? Kenapa jam tangan ni tak nampak saya? Jam. Tak, senang je. Saya pencipta jam tangan ini, saya boleh nampak jam tangan ini, dan hakikatnya jam tangan ini tak boleh nampak saya kerana saya tak menciptakan kemampuan untuk jam tangan ini melihat saya. Susah ke? Susah ke senang? Senang. Tuan-tuan dan puan-puan, contoh saya tanya, makan ikut mana? Makan guna apa? Pernah tak kita tanya, kenapa tak boleh makan guna telinga? Sebab jawapan dia pun senang, logikal, iaitu kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak menciptakan telinga itu untuk disumbat makanan.
Walaupun dia tetap ada lubang, nampak juga sini pun ada lubang, tetapi dia diciptakan untuk fungsi berbeza. Allah menciptakan kita sebagai manusia dan kita diciptakan tanpa ada fungsi dengan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kata melihat Allah. Kita kena cukup banyak bersyukur kepada Asy-Syakur, Allah yang Maha mensyukuri. Kita pun tak nampak benda yang halus. Saya bukan merujuk kepada hantu. Saya merujuk kepada benda halus. Tahu apa? Debu-debu dengan mikroorganisme. Tahu kenapa tak? Tuan-tuan dan puan, sekarang depan kita ada tak debu-debu dengan mikroorganisme? Nampak tak kita? Cuba bayangkan, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kemampuan untuk kita lihat yang kamu nak minta. Sombong sangat manusia, kamu nak lihat segala-galanya? Okey. Bayangkan kalau Allah ciptakan mata kita boleh lihat segala-galanya, termasuk perkara yang sangat kecil. Hidup kamu macam mana? Kamu tak boleh nampak saya tau. Kamu sekarang akan macam raja monyet. Sebab apa? Walaupun kamu ada mata yang sihat boleh melihat, tetapi kamu tak boleh melihat walaupun 1 meter kat depan, kerana mata kamu telah dikaburi oleh begitu banyak debu dengan mikroorganisme yang berterbangan. Dekat katil kita, tilam kita, ada apa? Hama kan? Ada ke tak ada? Nampak tak? Tak nampak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu dan nampak, mata tu cukup halus, boleh nampak hama dekat tilam tu, nak tidur ke? Atas kapet ni pun tuan-tuan dan puan-puan tak nak. Tapi tak bersyukur ke Allah jadikan mata kita just nice untuk lihat benda yang perlu dilihat dan tak melihat benda yang tak perlu dilihat. Just nice. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya kata Islam logical. Bab ketuhanan pun sangat logical. Tak ada pusing-pusing. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan. Tak. Dalam Islam tak ada konsep macam tu. Sebab bila Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, dia seolah-olah saya pencipta jam tangan ini, saya masuk dalam jam tangan ini. Macam mana nak muat? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dia seolah-olah pergi kedai kopi. Lepas ni, lepas siapa nak belanja saya minum kopi? Kita pergi dekat kedai kopi, kedai mamak. Cakap dengan apa mamak tu lah. Kita cakap, "Mamak, sekejap nak order." Mu nak order apa? "Aku nak order ais lemon tea panas." Boleh dapat tak? Mamak tu dia akan tengok, "Haji, mu tak sihat ke? Kena coronavirus ke?" Dia kata, "Apa tak sihat? Aku nak order ni ais lemon tea panas." Mu kicit baik-baik. Mu nak sejuk ke nak panas? Ais lemon tea panas. Mu nak ais ke nak panas? Faham maksud saya tak, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita kata Tuhan ialah manusia, manusia ialah Tuhan, seolah-olah Tuhan adalah sesuatu yang infinite, yang tak boleh diukur, tetapi tiba-tiba Tuhan jadi berjisim. Tuhan adalah tak berjisim. Macam mana tiba-tiba Tuhan mengambil bentuk dalam bentuk manusia? Seolah-olah panas dan sejuk wujud dalam satu air yang sama. Tak boleh. Dia adalah satu benda yang illogical untuk berlaku. Contoh saya kata, "Oh, kamu ni slim tapi gemuk." Mu nak kata aku slim ke gemuk ni? Tak. Mu ada six pack tapi buncit. Adakah mungkin orang yang ada six pack tu buncit? Tak mungkin. Maksudnya dia jadi illogical. Islam logical. Dan last kali tuan-tuan dan puan-puan, M, kita nak sudahi insya-Allah. Last kali ialah M. Islam tu indah kerana apa jua perintah dalam Islam dengan apa jua larangan dalam Islam adalah mampu. Sekarang banyak buat rumah kan, dia orang kata apa? Rumah mampu apa? Bukan mampu milik, mampu tengok. Rumah sekali buat juta-juta kan. Dia mampu tengok ke mampu beli? Mampu milik. Mampu tengok. Kadang-kadang tengok pun tak mampu dah, penat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, kita tengok dalam Islam apa yang wajib, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, haji. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, ada tak siapa yang mati kerana terlampau banyak solat 5 waktu? Kerana terlalu penat.
Setuju kalau saya kata solat 5 waktu ada sedikit kesukaran. Contohnya, aspek terutamanya waktu solat subuh. Ada tak sedikit kesukaran nak bangun? Waktu itu selimut yang hanya 2 kilogram terasa berat macam 2 tan. Ada kesukaran tak? Tapi mampu dilakukan tak? 5 waktu bagi orang rasa macam banyak ke sikit, bagi orang banyak, bagi kita pun rasa banyak juga. Tapi mampu buat tak? Mampu. Puasa di bulan Ramadan, tak makan selama 13 jam, 14 jam. Ada tak siapa yang mati berpuasa 13-14 jam? Tak ada, sebab mampu. Saya dulu bila masuk Islam, baru first time nak berpuasa penuh. Kawan ajak main bola sebelum berbuka puasa. Kita pun tak tahu boleh tak boleh. Pergilah main. Last saya ingat hanya boleh main 30 minit sebab puasa kan. Lagi-lagi dah nak pukul dah 5 lebih. Dia sebenarnya paling tak boleh tahan puasa tu adalah selepas waktu asar. Waktu itulah nak terfikir airnya. Kalau pergi bazar Ramadan semua nak sapu. Tapi last saya main 90 minit. Kawan saya yang tak berpuasa, mereka main 30 minit. Saya yang berpuasa main 90 minit. Selepas habis main, mereka tanya saya, Firdaus, you puasa ke tak puasa? I puasa lah. Habis lu puasa, apa pasal lu boleh main 90 minit? Lu tanya saya mana tahu. Lu curi minum ke? Lu mana tengok saya minum air tadi? Saya tak ada curi minum. Saya kata, you tengok, saya berpuasa 13 jam, 14 jam, saya masih boleh main 90 minit, tak mati pun. Tapi you orang yang tak puasa, separuh mati. Tuan-tuan pernah dengar tak orang berpuasa sehingga mati? Ikut syariat Islam lah. Tak ada. Tapi pernah dengar tak orang mati kerana terlebih makan? Ada. Syariat Islam itu dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286. Allah tidak membebankan seseorang melebihi apa yang dia mampu. Sekali lagi, jam tangan. Biasa tak kita pergi beli jam tangan, dia ada tulis kat situ, dia boleh masuk air sedalam mana. Ada yang tulis 10 meter, 20 meter, 50 meter, 100 meter. Ada tak? Kenapa tak semua diciptakan letak 100 meter je? Jawapan dia senang. Sebab pencipta yang menciptakan jam tangan ini, dia tahu kemampuan jam tangan itu. Siapa yang ciptakan kita? Macam tak sure je. Astaghfirullahalazim. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Kalau bila mana Allah yang menciptakan kita, Allah tahu tak kemampuan kita? Dan bila Allah tahu kemampuan kita berbeza, maksudnya apabila Allah mensyariatkan satu perintah yang berbentuk umum, maksudnya seumum dia, sesiapa pun boleh buat. Betul ke tidak? Ada tak Allah mensyariatkan wajib setiap Muslim solat tahajud seperti Nabi SAW? Tak. Sebab Allah tahu kita tak mampu. Tapi syariat itu hanya disyariatkan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi saja. Bayar zakat, mampukah RM7? Kalau dia tak mampu, zakat fitrah, orang lain bayar RM7. Kita hari ini nak makan tengah hari pun tak cukup RM7. Kena lebih RM10 baru cukup. Pergi haji, nampak tak tuan-tuan dan puan-puan, haji tu wajib tak? Tapi datang dengan syarat apa? Jikalau apa agama ni sebenarnya? Apa lagi agama ni? Di mana dia mewajibkan kamu buat sesuatu, tetapi dia masih letak syarat jikalau kamu mampu secara fizikal dan secara kewangan. Kalau setakat nak pergi pinjam duit, maksudnya kamu tak mampu, maka gugur kewajipan kepada kamu. Allah nak kita beban ke ataupun Allah nak mudahkan kita? Allah nak mudahkan kita. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Hajj, surah 22 ayat 78. Allah tidak menurunkan agama ini sebagai satu beban untuk kamu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi kecantikan dalam Islam dan keindahan dalam Islam. Tetapi saya nak buat satu kesimpulan. Seringkali orang datang dan bercakap dengan saya bahawa Islam adalah cantik dan indah. Tetapi saya kurang setuju dengan kenyataan itu. Sebelum tuan-tuan dan puan-puan terfikir nak ambil kerusi baling kat saya kerana kurang bersetuju,
tolong sekurang-kurangnya bagi saya habiskan, barulah nak baling. Saya kata saya kurang bersetuju dengan kenyataan yang mengatakan Islam itu cantik, Islam itu indah. Kerana saya berpendapat Islam itu cantik dan indah bukan apabila kita bercakap tentangnya, tetapi apabila kita memanifestasikannya. Kita nak cakap tentang kebersihan dalam Islam, tapi kita kotor buat apa? Cantik ke? Tak cantik. Kita cakap Islam akhlak yang tinggi, tapi akhlak kita buruk, cantik ke? Tak cantik. Hodoh. Kita kata Islam adil, tapi kita tak adil, cantik ke? Tak cantik. Tetapi Islam benar-benar cantik, benar-benar indah apabila kita yang beriman kepada Quran dan Sunnah, kita memanifestasikannya dalam kehidupan seharian, bukan sekadar kita bercakap tentangnya sahaja. Setakat cakap kita sayang pada isteri, tapi siang malam pergi tampar isteri kita, sayang ke? Tak ada manifestasi. Tak sayang. Sayang itu perlu ada manifestasi. Dan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ini menjadi penutup saya tuan-tuan dan puan-puan, di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 31. Islam ni ada manifestasi, dan Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada siapa? Kepada kita, umatnya. Jikalau kalian ini mencintai Allah, hanya sekadar kata cinta, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi SAW yang telah Allah sebut dalam surah Al-Azab, surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad SAW itu suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi, ikuti, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, manifestasikan keindahan dan kecantikan Islam menerusi diri kita. Hari ini majoriti manusia mereka tak baca Quran dan Sunnah. Mereka menilai Islam berdasarkan perbuatan orang Islam. Walaupun cara mereka itu kurang tepat, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dapat menghalang mereka untuk berfikiran begitu. Kerana hanya yang berani dan hanya yang berfikiran waras yang akan menilai agama Islam berdasarkan kitab suci, bukan semata-mata berdasarkan kelakuan semata-mata. Jadi moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita taufik dan hidayah serta kekuatan untuk memanifestasikan kecantikan dan keindahan Islam di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dan zuriat keturunan kita sebagai asbab kebaikan dan asbab manusia lain mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya sendiri. Panjang umur kita jumpa 8 bulan dari sekarang. Wallahu alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.